Yang Amat Kepala Selangor. Terima kasih Perdana Ketua. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri kerana beri laluan ini. Saya kira saya tidak mau engage TPM untuk membincangkan perkara tentang satu Malaysia, kerana kita bercakap tentang soalan pelajaran dan pendidikan sebentar tadi. Jadi berpeluang untuk bertanya langsung kepada Menteri Pelajaran dan Pendidikan. Boleh tak kiranya dalam bahasa yang mudah terangkan pada Dewan yang mulia ini, setelah kita mendengar pelbagai tomahan, kritikan, serangan terhadap apa yang dikatakan sistem pelajaran kita yang memerlukan transformasi, apakah Yang Berhormat Malam Perdana Menteri juga selaku sifatnya Menteri Pelajaran boleh menerangkan dalam bahasa yang mudah, apakah hari ini yang dikatakan a system of education worth what Malaysian is, dalam bahasa yang mudah terangkan apakah kita mempunyai hari ini falsafah pendidikan yang utilitarian sifatnya, that is very market driven, ataukah kita dikatakan jauh ketinggalan ke belakang berbanding Singapura yang bersifat thinking based education, ataukah apa yang dimaksudkan dengan pendemokrasian pendidikan yang memberi izin segala sisi pandang pendidikan yang akhirnya melahirkan yang dikatakan the total insan manusia seutuhnya. Saya keliru dalam perkara ini, kerana kalau membaca The Age contohnya, berbagai kolumnis menyerang pendidikan kita seolah-olah memerlukan satu overhaul transformation in our education system, sehingga hari ini perkara ini tidak terjawab. Saya berpeluang bertanya pada Menteri Pelajaran pada hari ini untuk diterangkan dalam bahasa yang mudah beberapa para, apakah hari ini yang merupakan model falsafah pendidikan kita, bukan hanya falsafah, keseluruhannya pendidikan ini, apa sebenarnya? Terima kasih. Menteri. Sebab kita terlalu mengalami flip-flop dalam polisi-polisi pendidikan dan pelajaran. Terima kasih. Menteri, sedikit daripada pulau. Mohon penjelasan Menteri mengenai kaitan dasar pendidikan hari ini dengan satu Malaysia. Di sesi yang lalu ada cadangan mengenai asrama satu Malaysia. Tujuannya supaya anak bangsa yang pelbagai dapat duduk bersama. Tapi persoalannya di sini ialah yang mendasarinya isu yang dibangkitkan tadi dalam ucapan tadi, isu keadilan sosial. Mana mungkin, saya contoh, tinggal asrama yang sama, seorang dapat 10A, seorang dapat 15A kah, 12A. Yang dapat lebih bukan Melayu, tiba-tiba dia pula tak dapat beasiswa, katakanlah itu implikasi dia. Sebab kerangka, iaitu kerangka dasar yang mendasari satu Malaysia itu masih lagi keadilan berdasarkan kaum. Bukan. Sebab itu saya dua aspek utama saya minta Menteri perjelaskan, kerana dalam aspek pendidikan ada yang dikatakan amat penting, iaitu isu peluang dan kelayakan. Jadi saya rasa kita mesti berganjak ke arah itu, melangkaui aspek-aspek yang lapuk yang mana tidak mengangkat agenda keadilan sosial berasaskan peluang dan kemampuan. Mohon penjelasan. Tuan Ketua, benda yang disebutkan tadi tak boleh dia terang dengan satu ayat yang mudah, pasal apa yang disebut oleh Muhammad tadi, soal sama ada sistem pelajaran yang kita miliki sekarang ini boleh menjana manusia insan kamil yang disebutkan dalam dasar falsafah pendidikan negara. Itu matlamatnya. Tetapi cara laluan bagaimana kita nak sampai ke peringkat itu, apakah hasilnya dan bagaimana, ini yang mungkin kita bincangkan. Sebab itu saya telah terangkan di peringkat awal, kita akui ada usaha-usaha penambahbaikan yang perlu kita buat. Sama ada dia melibatkan overhaul, saya tak fikir begitu, kerana dah pasti je dalam tempoh puluhan tahun apa asas yang telah pun kita bina dalam melaksanakan sistem dan dasar pelajaran itu sudah pun ada. Saya tidak kata dia gagal, kerana banyak yang telah pun kita lihat terhasil dalam sistem itu adalah anak-anak kita yang bukan saja berpendidikan tinggi tapi sudah menjadi pakar dan banyak bidang, menguasai dalam bidang-bidang yang kita waktu dulu tidak ada. Itu bukti kejayaan kita. Tetapi kerana kita nak menganjak orang kata kemajuan dan peningkatan negara kita suatu tahap yang lebih tinggi, seperti hari ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri, iaitu untuk membentuk model ekonomi baru, dan teras kepada model ekonomi baru ialah soal modal insan.
manusia yang kita lahirkan. Kalau kita ada model ekonomi tapi manusia yang lahirkan agaknya masih atau orang kata di tahap yang tidak sebegitu tinggi dari segi penguasaan ilmu, kemahiran, kepakaran, maka tak mungkin kita boleh berjaya dalam membentuk model ekonomi yang boleh menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jadi justru itu bukan setakat perlu perubahan, tetapi satu peringkat perubahannya agak lebih radikal perlu kita anjurkan dalam sistem pelajaran kita. Dan pokok dalam segala-gala itu selain daripada soal sistemnya atau pendasarnya ialah apa yang ada di dalam sistem itu. Umpamanya soal kurikulum pembelajaran kita, transformasi kurikulum yang disebutkan, soal guru yang pentingnya pokok dalam segala-gala usaha yang kita nak jayakan ialah keupayaan guru untuk menyampaikan ilmu secara yang terbaik yang boleh menghasilkan manusia yang dikatakan bukan setakat berilmu tapi berkemahiran. Orang kata sahsiah, membentuk perwatakan perbadi dan sebagainya. Ini dasar yang telah pun kita sebutkan dalam dasar pendidikan. Jadi oleh sebab itu program atau usaha untuk penambahbaikan, nak migrate daripada sistem yang ada kepada sesuatu yang lebih baik mesti kita teruskan. Dan saya akui sebagai Menteri Pelajaran ada lagi ruang. Saya tidak puas hati mengatakan semuanya sudah cukup, kerana saya tahu apa yang diharapkan oleh masyarakat supaya kita menjadi negara yang boleh menghasilkan pelajaran bukan sahaja sistem tapi manusianya yang boleh memenuhi tuntutan pembangunan negara di masa akan datang. Soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sikit Timbalan Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Kalau boleh saya tanya, kalau saya tanya, apakah Menteri Pelajaran bersetuju? Terima kasih. Yang Amat, cukup Boleh. Nak respon sikit pada Menteri nak menjawab Yang Amat. Saya dah jelaskan Tuan Ketua. Yang akhir sekali Tuan Ketua. Kalau Timbalan Menteri setuju, boleh kan? Kalaulah apa yang kalau saya Menteri saya kata tanya, dia nak menjawab dulu Yang Amat, nak habiskan jawapan dulu. Nak respon kepada apa yang Menteri Ada macam tu Yang Amat ya. Menteri rumusannya kalau saya boleh simpulkan jawapan tadi. Makasih Menteri Yang ya. Apakah Menteri setuju buat hari ini sistem pendidikan kita terlalu sangat memberikan an overemphasis of exam orientation yang menjadikan seluruh sistem kita ini gagal melahirkan apa yang dikatakan thinking based education yang jauh berbeza. Dan ini ada satu kesalahan yang Kementerian Pelajaran perlu perhatikan untuk masa-masa ke depan, termasuklah persoalan assessment dan kurikulumnya. Saya ambil perhatian. Terima kasih perkara itu. Yang Berhormat Balik Pulau telah menyebutkan tentang soal asrama satu Malaysia ini kita dalam peringkat untuk orang kata melaksanakan dalam tempoh yang terdekat ini. Tapi soal keadilan sosial dan sebagainya, kita pasti tahu bahawa dalam soal pelajaran umpamanya kita harus menyediakan peluang yang orang kata saksama bagi semua, kerana pendidikan sudah jadi satu perkara yang universal dan dasar pendidikan kita untuk menjadikan pendidikan ini sejagat itu sudah sedia ada. Tidak ada anak-anak Malaysia yang layak untuk ke sekolah dinafikan. Cuma dalam soal beasiswa kita sedar di kalangan anak-anak Melayu yang cemerlang pun tak semua dapat beasiswa. Ya, kerana kita ada had dan batas. Tak ada beasiswa pun tapi peruntukan yang telah pun disediakan adalah agak besar. Dan kalaupun tidak disediakan dalam bentuk beasiswa, kita sediakan dalam bentuk pinjaman-pinjaman pendidikan yang telah pun kita hasilkan sekian lama. Jadi tidak berbangkit soal bahawa kita tidak memberikan satu layanan yang adil kepada yang lain. Jadi Tuan Ketua, akhir sekali saya ingin nak mengucapkan terima kasih pada semua ahli berhormat yang telah pun memberikan pandangan di peringkat perbahasan ini, dan perkara-perkara yang telah pun saya jelaskan tadi saya harap akan memuaskan hati. Tetapi kalau ada perkara-perkara lain kita mengambil perhatiannya, insya-Allah. Terima kasih.